Kita pergi pada topik AM 2.4. So, iaitu penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan. Okay. Okey, objektif untuk penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan. Okey, yang pertama ialah untuk mengurangkan pembaziran. Okay. Yang kedua, menyematkan kos. Yang ketiga, mencapai jangka hayat. Yang keempatnya, mencegah penyalahgunaan. Dan yang kelima, untuk mengelakkan kehilangan. Itu adalah merupakan objektif, ya, objektif bagi penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan. Okey, saya akan pergi terus, saya tak akan pergi saya tak akan pergi kepada ikut slide sangatlah sebenarnya. Okey. Saya tak ikut slide sangat, so saya akan pergi mana yang penting saya akan explain lah. Okey, saya akan beri penekanan yang lebih. Okey, yang pertama tadi tu objektif ialah untuk mengurangkan pembaziran. Okey, apa yang dikatakan pembaziran ni? Yang dikatakan penggunaan aset yang kita kata membazir. Okey. Membazir ni bermaksudnya di sini ialah kita kena ada perancangan lah sebelum kita beli sesuatu aset alih. Di jabatan kena ada buat perancangan aset mana yang perlu kita beli, berapa banyak, berapa kuantiti dia. So dengan kata lain, untuk mengelakkan dari segi pembaziran, jangan sampai terlebih. Okay, jangan sampai terlebih beli, ya. Kalau contohnya kalau kita ada 50 orang staff, okay, kita ada 50 orang staff dan kita merancang untuk beli 50 PC katakan. So 50 PC untuk 50 orang staff. Maknanya setiap staff ada satu orang PC lah. Okey, ada satu PC lah setiap orang. Okey, bermaksud di sini maknanya dia cukup-cukup aja. Dia cukup-cukup. Maknanya dia tak lebih. Bila sebut lebih itu yang membazir. Okey. Kalau dia tak digunakan, so kita takut nanti, okey, kita takut nanti audit akan query kita. Kenapa kita beli lebih daripada sepatutnya? Okey. Sebab kalau mungkin ada lagi tersimpan di dalam kotak ataupun tak dikeluarkan dan masih lagi belum didaftarkan, ini yang masalahnya aset tersebut tidak digunakan. Itu istilah aset yang tidak digunakan. Okey, yang kedua tu menyematkan yang kedua tu mencegah penyalahgunaan. So, dan untuk makluman, setiap aset kerjaan adalah digunakan untuk tujuan rasmi sahaja. Untuk tujuan rasmi saja. Okey. Tak ada untuk personal use. Okey, untuk semuanya untuk tujuan rasmi, ya. Okey, dan yang ketiga is untuk menyematkan kos. Okey, menyematkan kos di sini bermaksud kita kena tahu dari segi penyelenggaraan dia. Sebab aset alih ni dia ada penyelenggaraan. Okey, bila banyak kita gunakan lebih daripada yang sepatutnya, maksudnya di sini dia akan mudah rosak. Okey, dia akan mudah rosak. So bila dah mudah rosak,
dia melibatkan penyelenggaraan. So apabila melibatkan perbelanjaan, maksudnya di sini kita kena selenggara selalu lah, okey? Kita kena selenggara selalu. Yang keempat itu mengelakkan kehilangan. Saya saya faham bila disebut kehilangan ni ada juga yang setengah daripada pegawai yang diagihkan aset yang berkenaan, dia kadang-kadang dia tak tahu dia punya tanggungjawab tu. Tanggungjawab dia menjaga aset alih kerajaan. Okey. Sebab dalam pejabat kita, ni saya cerita dalam pejabat sajalah. So dalam pejabat kita, apabila kita kita dah tanda tangan kad pendaftaran, maknanya agihan tu atas nama kita. Maksudnya di sini kita sedaya upaya kita hendaklah mengelakkan aset tersebut daripada hilang. Apabila hilang, so banyak ada punya risiko dia sebenarnya. Risiko kepada penjawat awam itu sendiri. Okey. Salah satunya, bukan saya nak menakut-nakutkan, okey. Salah satunya apabila kehilangan berlaku, so ada report polis, okey. Dan juga mungkin tuan-puan dan puan-puan akan dikenakan tindakan disiplin ataupun tindakan surcharge. Okey, itu yang kita kena elak tu. So next, penggunaan. So penggunaan aset kerajaan ni adalah untuk tujuan rasmi saja. Okey. Sebagai contohnya kereta. Okey. Saya faham sebab apabila sebut kereta ni, okey, hanya untuk tujuan rasmi saja. Okey. Walaupun ada tugas-tugas lain, okey, bagi kereta ni dia tak boleh lagi sebenarnya, sebab kita ada buku log kenderaan. Apa saja pergerakan ataupun perjalanan menggunakan kenderaan rasmi kerajaan akan direkod, okey, akan direkod. Dan yang kedua, dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan. Okey, pegawai yang mahir. Saya ambil contoh tadi tu kereta kenderaan kerajaan. So pegawai yang sepatutnya mengendalikan kenderaan tersebut ataupun mahir menggunakan kenderaan ialah yang ada lesen lah. Okey, yang ada lesen yang sah. Okay. Dan yang ketiga digunakan mengikut fungsi yang sebenar yang terdapat dalam manual dan juga buku panduan. Okey, saya harap saudara dan saudari masih lagi simpan buku panduan pengguna ni. Okey. Kalau di Jabatan Tuan, buku panduan pengguna ni kalau boleh disimpan oleh pembantu pegawai aset ataupun pegawai aset. Okey. Dan kalau sebagai contoh PC kita banyak, okey, kita simpan satu pun cukup. Dan kita simpan di mana? Dan tempat yang sebaik-baiknya ialah di perpustakaan ataupun di bilik pegawai aset lah. So, hanya satu cukup kita simpan supaya penyelenggaraan yang simple, yang mudah itu kita boleh ujuk. Okey, kita boleh ujuk dan kita boleh ujuk dalam manual pengguna tu lah. Okey, yang seterusnya kita hendaklah merekod penggunaannya. So, setiap aset alih, setiap aset alih yang telah diagihkan kepada pegawai-pegawai,
tak ada masalah. Dia tak perlu direkodkan lagi penggunaannya sebab rekod tersebut memang atas nama pegawai. Cuma jika aset yang bukan atas nama pegawai, okey, bukan atas nama pegawai, dia perlu direkodkan penggunaannya, ataupun sekarang ini dipanggil buku pinjaman ataupun buku pendaftaran daftar pinjaman aset. Okey. Kalau dalam QPA dia dipanggil QPA 9. Okey. Dalam perkeliling baru ni kita panggil dia QPA 9. Okey. Hendaklah direkodkan penggunaannya. Kalau dia tak diagihkan kepada pegawai yang berkenaan. Okey, next. Pinjaman yang berkenaan aset alih seperti yang saya sebut tadi, hendaklah menggunakan borang permohonan menggunakan aset QPA 9. Okey, aset alih yang dibawa keluar. Aset alih yang dibawa keluar daripada pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis. Ini peraturan yang baru sebenarnya. Okey, peraturan bertulis daripada kalau dulu hanya ketua jabatan saja yang boleh memberi kebenaran, tapi di dalam perkeliling yang baru ni, selain daripada ketua jabatan, pegawai aset ataupun pegawai-pegawai lain yang diberi kuasa oleh ketua jabatan boleh membenarkan pegawai untuk membawa keluar aset yang berkenaan. Sebagai contohlah, macam kita di Intan ni, kita banyak kursus di luar. So kalau diceritakan tentang laptop ni, sebab semua pegawai latihan di Intan ni perlu laptop untuk dibawa keluar untuk memberi ceramah. Okey. So siapa yang sepatutnya meluluskan penggunaan laptop tersebut untuk dibawa keluar. Okay. Kalau dulu ketua jabatan, tapi sekarang ni tak perlu lagi lah. Mungkin ketua jabatan banyak kerja, sibuk. Okay. Dan hanya sekarang ni perlu kelulusan pegawai aset saja. Okay. Ataupun pegawai lain yang diberi kuasa oleh ketua jabatan. Tak perlu lagi ketua jabatan lah. Mungkin ketua jabatan sibuk lah. Ataupun banyak urusan lain yang lebih penting. Okay. Dan apabila kita tanda tangan buku, dipanggil buku pinjaman tu, QPA 9 tu. Okey, aset alih hendaklah dipulangkan semula sebaik saja selesai penggunaannya. Habis saja tempohnya, so kita pulangkan balik. Macam tadi saya kata pinjam laptop, lepas kita habis ceramah, kalau boleh pada tarikh yang sama kita hantar balik, kita pulang balik. Sebab apa? Kalau kita hantar lambat daripada tempohnya, okay, pihak yang menjaga aset yang berkenaan mungkin dia akan call kita, dia akan hantar reminder pada kita supaya kita hantar balik aset yang kita pinjam tadi. Okay. Dan juga kita pun takut juga kalau kita lambat hantar aset tersebut nanti hilang. Kalau hilang siapa yang susah? Okay. Okay. Yang seterusnya, pinjaman aset kepada orang awam golongan sasa hendaklah menggunakan QPA 9. Okay. Pinjaman aset kepada orang awam ataupun golongan sasa. Okay, hendaklah menggunakan QPA 9 dan tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Yang ini pun sama juga. Ini peraturan yang baru. Okay, peraturan yang baru. So, bolehlah. Biasanya NGO lah. Kita beri NGO pinjam. Sebenarnya. Kalau sebagai contohnya di Intan tu kan, di Intan kita ada dewan, seorang yang pihak luar pun boleh pinjam dewan. Selain daripada dia pinjam dewan, dia juga pinjam peralatan ataupun kelengkapan dewan. Okey. Dan pihak yang meminjam
orang awam yang meminjam, hendaklah sama juga dia kena tanda tangan. Dia kena tanda tangan borang QPA 9. Next. So inilah merupakan QPA 9, ya, QPA 9 yang sebenarnya kalau nama, kalau borang ini borang baru, kalau lama dulu QPA 6 lah. Okey. So jangan ingat lagi yang lama tu lah. Okey. Okey, aset alih yang diserahkan kepada anggota penguatkuasa untuk tujuan operasi. Sama juga tadi, ini untuk anggota kita yang membuat operasi ataupun penguatkuasaan di luar pejabat. Di luar pejabat. Okey, mereka perlu juga tanda tangan QPA 9 dan dia kena buat satu listing, satu list atau senarai barang-barang yang perlu dibawa keluar. Perlu dibawa keluar, sebab mereka hanya pinjam saja sebenarnya. Pinjam dan dibawa keluar. Sebagai contohnya pihak Jabatan Pengangkutan Jalan yang nak buat operasi di luar, okay, dia sebab peralatan tersebut semua dimiliki oleh JPJ. So pegawai hanya pinjam saja. So pegawai hanya pinjam untuk buat operasi, bermaksud di sini pegawai perlu sign QPA 9. Okay. Ataupun mungkin ada borang-borang tertentu. So kalau dah ikut dalam perkeliling ini, pihak perbendaharaan membenarkan apa saja jenis borang. Yang paling penting sekali QPA 9 tu kena tanda tangan. Okey. So dia nak tahu dalam borang tersebut mungkin kuantiti yang dipinjam, okey. Tarikh dipinjam dan dipulangkan, nama dan tanda tangan peminjam. Dan yang ketiga, yang keempat itu nama dan tanda tangan pegawai yang meluluskan. Ini yang penting ni, pegawai yang meluluskan, dan syarat-syarat pinjaman jika berlaku kerosakan, kehilangan dan seumpamanya. Okey. So kalau dalam grup tersebut, dalam tim tersebut, siapa yang paling senior, so dia yang kena tanda tangan. Okey. Okay, dia kena tanda tangan. Satu senarai aset yang diserahkan kepada anggota penguatkuasaan hendaklah disediakan untuk tujuan pemantauan dan rekod. Okey, untuk penggunaan pengurusan kenderaan, dia kena ikut peraturan yang berkuasa sekarang ni, perkeliling perbendaharaan mengenai urusan penggunaan, penyelenggaraan dan penggunaan kenderaan. Dia berasingan. Okey, next. Okey, aduan kerosakan QPA 10. QPA 10. Okey. QPA 10 ni kalau borang yang lama dulu QPA 9 lah. Dia ni menggantikan QPA 9, iaitu borang ni QPA 10. Okey. Apa saja kerosakan hendaklah digunakan borang ni QPA 10 ni untuk diisi. Okey, gunakan QPA 10 untuk diisi oleh pegawai yang berkenaan. Okay. Pegawai yang berkenaan. Okay. So pegawai yang berkenaan maknanya pengadu tu lah. Okay. Pengadu, jenis aset, nombor pendaftaran aset, pengguna terakhir, tarikh kerosakan, perihal kerosakan, nama dan jawatan dan tarikh. Okay. Tarikh kerosakan, tarikh laporan. Okey, dan untuk bahagian yang kedua, yang ini saja yang perlu diisi. Kalau borang yang lama dulu, QPA 9, bermula daripada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu semua diisi oleh pegawai aset. Tetapi sekarang ni, dalam borang baru, pegawai aset hanya isi 8, 9, 10, 11, 12 saja. Okay.
Yang lainnya semua diisi oleh pengadu. Okay? Yang diisi oleh pengadu ataupun pegawai lah. Dan kita ada bahagian kedua dekat situ, keputusan ketua jabatan, ketua bahagian ataupun ketua seksyen ataupun ketua unit, sama ada penyelenggaraan ini diluluskan ataupun tidak diluluskan. So, kalau kerosakan itu berlaku disebabkan oleh kecuaian pegawai, okay, disebabkan oleh kecuaian pegawai, besar kemungkinan pegawai itu sendiri akan tanggung kos penyelenggaraan. Okay. Saya kata cuai, okay. Tapi ada juga bukan disebabkan oleh kecuaian pegawai, okay, bukan disebabkan oleh kecuaian pegawai, maknanya ketua jabatan itu boleh meluluskan. Okay. Ulasan dia kata boleh diluluskan kerana bukan kecuaian pegawai. Okay. Kerana bukan kecuaian pegawai. Dan tanda tangan ketua jabatan ataupun ketua bahagian, ketua seksyen ataupun ketua unit. Okay. Nama dia, jawatan dan tarikh dia. Okay, next. So, kita pergi kepada topik penyimpanan. Okay. So, kita tengok dekat situ. Ada nampak tak kat situ arahan keselamatan. Okay. Bila disebut arahan keselamatan, okay, apa saja penyimpanan ataupun tempat simpanan aset alih kerajaan tertakluk kepada arahan keselamatan. So, maknanya arahan keselamatan adalah sentiasa dipatuhi, okay, untuk mengelakkan kerosakan ataupun kehilangan. Okay. Aset alih hendaklah disimpan di tempat yang selamat, dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab. Okay. Aset yang kita pegang tersebut, yang diagihkan atas nama kita. Maksudnya di sini dalam borang pendaftaran aset memang atas nama kita. Maksudnya bila atas nama kita, kita hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya. Okay. Sebab tu saya kata tadi, okay, walau apa pun kita kena jaga aset kerajaan. Okay. Jangan kita jaga harta kita saja. Okay. Tapi kalau aset kerajaan hilang, lagi berat. Okay. Besar dia punya risiko dia. Okay. Arahan keselamatan kerajaan adalah sentiasa dipatuhi bagi mengelakkan berlakunya kehilangan atau kerosakan dan juga kehilangan aset. Sebab itulah kena rekod. Okay. Bila kita dah rekod, orang pinjam, pegawai lain pinjam aset kita, okay, kita rekod. Okay. Maksudnya di sini apabila kita rekod, lepaslah tanggungjawab kita terhadap aset yang berkenaan. Tapi kalau kita tak rekod, pegawai lain pinjam, dia pinjam sekejap, lepas tu dia hilangkan. So, jawatan kuasa penyiasat dia tak lain tak bukan, dia akan tanya siapa yang bertanggungjawab. Okey. Menyebabkan kehilangan aset yang berkenaan. Okay. Setiap pegawai penempatan ataupun pegawai yang diagihkan tadilah, atau pegawai yang menggunakan aset tersebut adalah bertanggungjawab terhadap apa-apa kekurangan, kerosakan dan kehilangan aset di bawah tanggungjawabnya. So, maksudnya apabila kita sebagai pegawai penempatan ataupun pegawai lain yang menggunakan aset, sebab kita dah tanda tangan tadi pinjaman, daftar pinjaman aset. Maksudnya di sini siapa yang tanda tangan daftar pinjaman aset, dia pun sama. Dia pun sama juga kena jaga aset tersebut di bawah kawalan yang maksimum.
Itu istilahnya di bawah kawalan yang maksimum. Aset yang menarik perhatian atau bernilai tinggi yang terdedah kepada risiko kehilangan adalah sentiasa di bawah kawalan yang maksimum ataupun maksimal. Maksudnya di sini, apabila kita telah patuh kepada pekeliling, pada pekeliling aset ni, dan juga kita patuh kepada arahan keselamatan, cara-cara kita nak simpan, okay, cara-cara kita guna, cara kita nak simpan. So saya rasa tidak jadi masalah. Okey, ini tak jadi masalah. Walaupun pejabat kita dipecah masuk, okey, laptop kita hilang sebenarnya, kena curi sewaktu pejabat kita dipecah masuk. Tetapi pihak jawatan kuasa penyiasat yang dilantik oleh kementerian, okey, dia tak mau dengar alasan lain. Dia kata kalau hilang dia nak tengok siapa yang bertanggungjawab. Okay. Kalau kita yang bertanggungjawab, maksudnya di sini kita kena tunjukkan bahawa kita ni memang simpan ke tahap simpan di bawah kawalan yang di bawah kita ke tahap yang paling maksimum sekali. Okay. Maksudnya walaupun kita dah kunci di kabinet kita, tapi dia nak tengok you letak di mana. Sama ada you letak di atas meja ke ataupun you letak dalam kabinet yang berkunci. Walaupun bilik you dalam bilik. Tapi kalau dalam bilik pun dia kena tahu juga bilik tu you simpan atas meja ke ataupun you letak di dalam kabinet yang berkunci. Itu pun kena tahu juga. Okey. Next. So pemeriksaan aset alih. Pemeriksaan aset alih dilakukan ke atas, yang pertama is physical dia. Okey. Sesiapa yang ada dilantik sebagai pegawai ataupun pemeriksa aset alih, okey, dia kena cek lah, dia kena semak, dia kena periksa, okey, dia kena periksa yang pertama dari segi fizikal dia. So lepas periksa fizikal, kita periksa dia punya rekod. Apabila kita periksa rekod, dalam rekod tersebut senarai borang Q47 ni memang kena ada di setiap lokasi. Okey. Semak rekod di sini bermaksud kita selain daripada kita semak Q47, kita kena semak Q43 borang pendaftaran harta modal dan juga Q44 borang pendaftaran aset bernilai rendah. So dekat dalam aset tersebut, dekat dalam borang pendaftaran tersebut, kita boleh tengok penempatan dia di mana. Okey. So kita kena tengok penempatan dia. Kita boleh refer dalam Q47. Okey. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui keadaan dan prestasinya. Bagaimana aset tersebut rosak ke tidak ke, okey, lagi elok ke. So macam mana prestasi aset tersebut, masih boleh digunakan ke ataupun keadaan dah kurang memuaskan, okey, tentang prestasinya. Okey, dan juga betul tak dia punya daftar rekod lengkap ke, tepat
dan kemas kini ke tidak, dia punya daftar. Dan yang ketiga, memastikan setiap aset alih berada di lokasi. Yang ini biasa berlaku. Yang ini biasa berlaku sebenarnya. Yang lain pun kita tak ada masalah, tapi yang ini dia boleh bergerak dengan sendirinya tanpa orang, dia ada kaki sebenarnya. Aset alih ni ada kaki, dia boleh bergerak sendiri. Dia sebenarnya dia tak boleh bergerak sebenarnya, tapi ada orang yang alihkan dia, yang gerakkan dia. Okay, so yang ni kena especially bagi pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menjaga aset kerajaan sebenarnya. Dekat yang ini pun kena ambil ingatan lah. Okay, kena ambil ingatan. Sebab kadang-kadang dalam keadaan yang kita tak perasan pun ada aset dalam bilik kita sendiri pun kadang-kadang ada kursi yang kita tak ni. Kita tengok pada QPA 7 ada tak aset-aset alih yang dalam bilik kita tu lengkap ke tidak. Sebelum hari pemeriksaan diadakan. Maksudnya di sini apabila tak ada, kita kena cari lah. Okey. Kita kena cari. Tanggungjawab kita untuk cari aset alih yang berkenaan. Okey. Next. Pelantikan pegawai pemeriksa. Pegawai pengawal, ketua pengarah, pengurusi JKPAK, peringkat kementerian, ibu pejabat jabatan hendaklah melantik sekurang-kurangnya 2 pegawai pemeriksa grade 19 ke atas dan tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset yang berkenaan. Okey. Minimum grade 19. Minimum grade 19 yang tidak terlibat secara langsung. Dia kata minimum grade 19. Tapi kita dahulukan pegawai-pegawai yang grade lebih daripada grade 19. Okey. Kalau dah tak ada lagi pegawai dalam grade 19, baru kita lantik pegawai daripada grade 19. Kalau ada pegawai yang ada lagi senior officer, okey, kita dahulukan dia orang. Okey. Sebab grade 19 ni kerja dia lebih kepada kerja operasi. Okey. Yang kena periksa ni pegawai lah. Okey, jabatan PTJ di luar negara hendaklah dilantik oleh ketua perwakilan ketua jabatan masing-masing. Okey. Tempoh lantikan tidak lebih daripada 2 tahun atas nama jawatan. Okey, atas nama jawatan lah. Dia tak boleh lantik atas nama. Lantik atas nama jawatan. Kalau lantik atas nama, masalah. Okey, sebab tak ikut perkeliling. Kalau perkeliling pun atas nama jawatan. Sebab kalau lantik atas nama individu, tu dah tak ada kerja lain lah. Setiap 2 tahun kena buat. 2 tahun kena buat pelantikan. So bila atas nama jawatan tu senang. Okey. Okay, the next. Tempoh pemeriksaan. Okey, tempoh pemeriksaan 100%. Okey. Hendaklah dilaksanakan sepanjang tahun. So ada jabatan memang dia buat 100%. Tapi sekali pemeriksaan mungkin dia buat 25%. Okey, mungkin dia buat 50%. Suku tahun pertama, okey, 25%, suku tahun yang kedua 25% lagi, suku tahun yang ketiga, okey, lagi 25%, dan pada akhirnya suku tahun yang keempat jabatan yang berkenaan berjaya memeriksa ataupun melaksanakan pemeriksaan sebanyak ataupun sehingga 100%. Okey. Sebab tu dia katakan sepanjang tahun secara berperingkat. Dia tak macam dulu kena ingat jabatan ini ada pindahan terbaru dalam perkeliling yang lama.
Kalau kita tengok perkeliling yang lama lah, 2007, 2014, 2000 apa ni, yang last kali 2016 lah. 2016 lah. Kalau dulu dia kata periksa 100%, tapi dia tak sebut secara berperingkat ni. Okey. So sekarang ni kita boleh buat secara berperingkat, tapi dengan syarat sehingga 100%. Okay, next. Tugas pegawai pemeriksa aset alih. Okay. Melaksanakan jadual pemeriksaan mengikut jadual lokasi yang ditetapkan unit pengurusan aset. Okay, kita buat berdasarkan kepada jadual yang ditetapkan oleh unit pengurusan aset. Okay. Saya rasa di setiap kementerian ataupun jabatan ada jadual masing-masing. Okay. Dan juga bila disebut di peringkat kementerian, ada juga jabatan yang buat cross. Okay. Sebagai contoh lah, sebagai contoh di bawah Kementerian Penerangan. Okay. So ada jabatan penerangan, ada jabatan penyiaran. So jabatan penyiaran pergi cek jabatan penerangan punya aset, jabatan penerangan cek jabatan penyiaran. Sebab memang dia orang di bawah satu kementerian. Okay. Memaklumkan tarikh pemeriksaan kepada kementerian. So kita beritahu pihak kementerian ataupun jabatan tentang jadual kita. Okay. Sebab dia ni bukan audit, dia just periksa. Lainlah dengan audit. Okay. So janganlah sembunyi-sembunyi, kesian dia orang ni. Kita sembunyi-sembunyi. Dia orang datang nak periksa kan, dia beritahulah. Okay, dia beritahu supaya semua jabatan ataupun semua jabatan-jabatan yang ataupun di peringkat kementerian dia tahulah bila pemeriksaan aset akan diadakan. Okay. Dengan menggunakan borang QPA, borang pemeriksaan aset QPA 11. Okay. Memeriksa aset alih dan rekod yang berkaitan dalam tempoh 1 bulan daripada tarikh yang ditetapkan oleh pihak unit pengurusan aset. Maksudnya di sini dia ada tempoh lah. Maksudnya di dalam tempoh sebulan. Okey, hendaklah diselesaikan. Selesaikan dalam tempoh sebulan. Okey. So saya tak tahulah apa di pelaksanaan di pejabat tuan-puan dan puan-puan. Saya pun tak dapat nak bercerita lebih lah. Hanya tuan-puan dan puan-puan saja tahu. Okey. Cuma itu sajalah. Kalau ikut perkeliling dia kata dalam tempoh 1 bulan. Okey. QPA 11 ni rupanya sekarang ni ada mudah sikit. Dia tak macam dalam perkeliling yang lama. Okey. Cuba kita tengok A, B, C, D, E tu. Okey, apa cerita? A, B, C, D, E. Okey. A sedang digunakan. D, B penggunaan aset dibeli tapi disimpan. Aset dibeli tapi disimpan. Ini nombor 2 ni bahaya ni. Okey. Nombor 2 ni bahaya. Aset dibeli tapi disimpan, tak digunakan. So ini yang saya kata tadi, awal-awal tadi kata pembaziran. Inilah yang B ni. Okey. Perlu pembaikan, C perlu pembaikan sebab dia rosak. Okey. Dan D sedang diselenggara, aset dihantar untuk penyelenggaraan. Okey. Dan untuk makluman ada tambahan sikit, aset yang dihantar untuk penyelenggaraan. Sama ada penyelenggaraan kalau di dalam tak ada masalah.
Tapi kalau di luar, kita minta pihak kontraktor luar untuk selenggara aset kita. Sebagai contoh, saya ambil contoh kenderaan dah. Bila kenderaan kita dihantar untuk diselenggara, okey, kita pegawai tersebut hendaklah mengisi QPA 10. Okey, mengisi QPA 10. Isi QPA 10 untuk penyelenggaraan. Okey. Sebab apa? Sebab kita takut nanti apabila kenderaan kita dihantar kepada pihak luar, kenderaan tersebut hilang, okey, ataupun kebakaran berlaku di bengkel yang berkenaan. So sebab itulah kita perlu isi supaya pemandu kita tu okey dapat kita bertugas dalam menguruskan kenderaan ni mengikut seperti yang dihendaki lah. Okey, maksudnya ada pegawai yang bertanggungjawab. So kita takut nanti apabila pemandu menghantar ke bengkel luar, lepas tu kenderaan tu hilang, siapa yang kita nak salahkan? Okey, itu maksudnya di sini. Okey, next. Okey, QPES tadi tu, QPES so tugas kita setiap aset alih yang kita periksa mengikut QPA 11 QPA 11 sorry ada tersilap sikit borang tersebut. Sebenarnya QPES 11 tu sebenarnya tukar kepada QPA 11 sebenarnya. So kita kena tick sedang digunakan, B tidak digunakan, aset dibeli tapi disimpan, okay, A, B, C, semuanya kena tick ni sebenarnya. So amat mudahlah sekarang ni. Okay, amat mudahlah sekarang ni, tak macam dulu lah. Okay, next. Yang ini laporan aset alih. So suku tahun yang pertama. Okey. Itu yang saya kata tadi tu. Okey, kita boleh periksa peringkat demi peringkat. Okey, suku tahun yang pertama berapa banyak, suku tahun yang kedua. Last kali, okey, kuantitinya 100%. Okey, ataupun peratusan dia 100%. Okey, kita boleh buat suku tahun yang pertama, suku tahun yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Okey. Kalau kita tak mau buat secara suku tahun, okey, kita nak buat secara suku tahun mana? Suku tahun yang keempat. Suku tahun yang keempat kita buat 100%. Boleh juga, okey. Tapi kesianlah, nyayalah pegawai-pegawai yang memeriksa tu, okey. Tak boleh nak menapas. Okay. Ini merupakan laporan QPA 12 yang mesti dihantar kepada Kementerian 15 hari bulan Februari tahun yang berikutnya. Macam tahun lepas punya, so sepatutnya memang dah sampai di kementerian sekarang ni. Ini hari ini berapa hari bulan, memang dah sampai lah sepatutnya, dan akan dihantar kepada pihak pembendaraan pada 15 hari bulan ni. 15 hari bulan Mac tahun 2021. Okey. Next. Okey, ini laporan QPA 12. Okey, orang
QPA 13. QPA 13. Ini semuanya perlu dihantar kepada pihak Treasury laporan ni. Dan pihak Treasury akan kita pihak kementerian akan mengeluarkan sijil lah. Okay, next.